Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari sejarah Tegeta Empat, sambungan bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar akan dapat menilai kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedua, dapat menerangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Dan ketiga, membahaskan implikasi tindakan masa kini terhadap masa depan negara. Baiklah, mari kita fokuskan tajuk pembelajaran kita, iaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara kesan yang pertama ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kedua, Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Manakala Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga membuka ruang kewarganegaraan. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Mari kita teliti Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebenarnya, Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu semula. Dalam hal ini, Majlis Raja-Raja telah diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di samping itu, Majlis Raja-Raja akan dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Tambahan lagi, Pesuruhjaya Tinggi British akan memastikan bahawa Raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kesan PTM yang kedua ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948 akan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kesan seterusnya ialah PTM 1948 membuka ruang kewarganegaraan. Dalam hal ini, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Manakala orang Melayu telah diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan keistimewaan. Kesan seterusnya ialah PTM 1948 mewujudkan perpaduan kaum di negara kita. Persekutuan Tanah Melayu telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Community Liaison Committee (CLC). Kebanyakan cadangan CLC telah dimasukkan ke dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Selain itu, jawatan kuasa ini
berjaya memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Oleh yang demikian, Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 yang sekaligus membawa kemerdekaan. Bagi meneruskan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membincangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Cikgu akan memberi soalan kebat di sini, iaitu mengapakah kejayaan mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu dianggap lambang mempertahankan kedaulatan negara? Berikan penjelasan anda berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Di sini cikgu akan memberikan satu contoh kepada pelajar. Okey, begini. Kejayaan mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu dianggap lambang mempertahankan kedaulatan negara kerana institusi Kesultanan Melayu telah wujud sebelum penjajahan barat di negara kita. Dalam hal ini, sistem pemerintahan beraja mempunyai sistem pentadbiran, perundangan dan sistem ekonomi tersendiri yang telah berkembang sejak sekian lama. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya, Kedah Tua dan Kesultanan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kita pada hari ini. Oleh itu, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadikan Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai ketua kepada orang-orang Melayu dan seterusnya menuntut kedaulatan penuh sehingga kemerdekaan negara dicapai. Okey, selain itu, perkara yang perlu kita bincangkan di sini ialah implikasi tindakan masa kini terhadap masa depan negara. Okey, berikut ini adalah soalan kebat yang cikgu kemukakan. Gambar berikut berkaitan dengan perjanjian antarabangsa. Mengapakah rakyat Malaysia perlu menolak perjanjian antarabangsa yang boleh menggugat kedaulatan negara? Untuk menjawab persoalan tadi, cikgu akan memberikan satu contoh untuk pelajar teliti, iaitu perjanjian antarabangsa boleh menggugat perlembagaan yang telah dikubal sejak Persekutuan Tanah Melayu 1948 sehingga terbentuknya negara Malaysia. Dalam hal ini, perjanjian antarabangsa meminta Malaysia akuh kepada menghapuskan hak-hak kaum Bumiputera dan Raja-Raja Melayu yang telah termaktub dalam perlembagaan. Contohnya, perjanjian antarabangsa menganggap hak keistimewaan Bumiputera merupakan satu diskriminasi, sedangkan hak keistimewaan Bumiputera adalah tolak ansur penduduk asal dengan orang imigran yang diterima menjadi warga negara. Oleh itu, mempertahankan Perlembagaan Malaysia menjadi kewajipan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengekalkan kedaulatan negara dari segala bentuk penjajahan baru. Jadi pelajar perlu memberi jawapan lain berdasarkan fakta, huraian contoh. Sebagai rumusan topik pembelajaran kita pada hari ini, dapatlah cikgu buat kesimpulan bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Kerjasama antara Raja-Raja Melayu dengan UMNO membolehkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk.
Pembentukan ini mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. British bagi taraf dasar menaungi negeri Melayu semula. Oleh itu, peranan Raja-Raja Melayu dan orang Melayu penting dalam usaha mendukung perjuangan maruah bangsa. Tolak ansur antara kaum juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baiklah pelajar, jadi cikgu harap pelajar dapat mengulangi tajuk ini di masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih.